Assalamualaikum semua. Aku sangat-sangat stres dengan YouTube. Aku tak tahu apa hal. Video yang aku rasa macam best aku buat pasal Jepun satu ketika dulu, tiba-tiba kena ban. Jadi pada hari ni aku nak upload lagi. Aku nak tengok apa yang akan terjadi. Aku minta jasa baik korang untuk semua share video ni. Aku nak tahulah apa hal YouTube tak bagi aku upload video ni doh. Dah lama gila. Video ni tahun 2019. Jadi korang tengok video ni, enjoy video ni. Kalau boleh tengok lagi, Alhamdulillah. Dan kalau tak boleh tengok, aku tak tahu kenapa. Kalau korang boleh tengok, korang share lah banyak-banyak. Okay, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you guys. Bye-bye. Assalamualaikum everyone, it's your boy Alif again daripada Marjans TV. Selamat kembali ke channel aku. Bagi mereka yang baru saja sampai ke channel aku, thank you so much. You are simply just amazing guys. Alright, so hari ni aku nak share dengan korang benda yang lebih kurang sama tapi daripada negara yang berlainan. Dan benda ni aku rasa interesting. Baru-baru ni aku ada buat research sikit. Alright, aku buat research sikit pasal negara Jepun. Sebab apa aku buat research pasal negara Jepun ni? Sebab insyaAllah aku akan ke sana tak lama lagi. Jadi aku naklah juga belajar sedikit sebanyak tentang negara Jepun, supaya nanti bila kita kat negara orang, tak adalah kita rasa asing sangat. Jadi tak adalah kita buat benda-benda yang pelik-pelik ataupun benda-benda yang di luar norma kebiasaan orang-orang Jepun. So benda-benda ni penting untuk aku share dengan korang, untuk diri aku juga dan untuk korang, supaya kita dapat menambah sedikit sebanyak ilmu pengetahuan yang sedia ada dalam diri kita. 10 things that you shouldn't do in Japan. 10 benda yang korang tak patut buat di negara Jepun. Seperti yang kita tahu, Jepun ni adalah satu negara yang maju. Walaupun ini negara yang maju, tapi terdapat banyak-banyak culture yang still ada kat dalam negara Jepun ni. Itu yang aku suka pasal negara Jepun ni. Walaupun dia maju dari segi teknologi, ekonomi dan sebagainya, tapi mereka masih banyak mengekalkan tradisi-tradisi dan juga kebudayaan negara diorang. Banyak benda-benda yang kita tak boleh buat ataupun tak patut buat ketika berada di negara Jepun, kerana ianya banyak melibatkan sensitivity dan juga culture ataupun norma kehidupan orang-orang Jepun. Kenapa kita kena tahu benda-benda ni? Sebab mungkin kat negara kita kat Malaysia ni benda tu normal, tapi dekat negara lain dia tak normal. Alright, jadi yang pertama adalah do not tip. Jangan bagi tip kepada mereka yang anda berurusan. Contohnya tips kepada waiter ke, tips kepada bellboy ke atau sebagainya. Jangan, tak perlu. Aku rasa benda ni tak jadi masalah untuk rakyat Malaysia, kerana rakyat Malaysia ni memang sukar sangat untuk bagi tip. Alright, correct me if I'm wrong, but tip is not a culture in Malaysia, so does in Japan. But in a western country, tip ni adalah satu benda yang culture yang dorang amalkan. Tapi di negara Jepun, tidak. So, jangan sesekali kita meninggalkan tip ataupun memberi upah kepada mereka-mereka yang berurusan dengan kita, kerana ianya dianggap sebagai insult kepada mereka jika anda memberi upah kepada mereka. Kerana mereka telah dibayar gaji dan mereka honor kepada pekerjaan mereka, anda tidak perlu lagi untuk memberi tip kepada mereka. Di negara Jepun terutamanya kedai-kedai makan, kebanyakannya mereka sudah mengamalkan sistem berkomputer ataupun sistem vending machine untuk anda memesan makanan anda. Dan benda ni bagi mereka yang selalu memberi tip kepada waiter dan sebagainya, ianya akan tidak berlaku kerana anda tidak lagi berurusan secara terus dengan waiter-waiter di sana. Nombor 2, yang kedua, cover up your tattoos guys. Kalau korang ada tattoo, kalau korang pergi Jepun, korang kena jaga-jaga, korang kena sorok tattoo korang. Kalau korang pergi Jepun, korang kena jaga-jaga, korang kena cover tattoo korang. Kebanyakan orang yang ada tattoo kat Malaysia ni semuanya berdasarkan macam what do you call it, benda-benda peribadi, benda-benda ingin mengingati, macam memorabilia macam tu. Tapi dekat sana ianya diasosiatkan dengan gangsterism. Jadi tattoo-tattoo yang korang ada, korang kena cover up. Kebanyakan bathhouses atau spa-spa di Jepun mengharamkan bagi mereka yang bertattoo untuk masuk ke premises diorang. Jadi bagi korang semua yang ada tattoo, it's good for you to cover up your tattoos. Yang ketiga, do not hand cash to your cashier. Jangan bagi cash kepada cashier anda, kerana ianya bercanggah dengan tradisi ataupun culture orang Jepun kat sana. Mereka tidak memberi cash directly kepada cashier, tapi mereka meletakkan cash ataupun duit tu di atas tray di hadapan cashier mereka. Ianya mungkin untuk menunjukkan transparansi transaction itu sendiri. Ini kerana handing over your cash to your cashier may be insulting. Bagi rakyat mereka, bagi budaya Jepun, memberi cash kepada orang secara direct itu adalah satu benda yang tidak hormat. Kenapa mereka menggunakan tray untuk menerima duit tu? Mungkin jika anda berurusan dengan shilling tu taklah bersepah ke berterabur. Sebab ini selalu berlaku kalau kita berurusan dengan cashier dengan duit shilling, kita akan jatuh lah apalah kan. So benda ni mereka ingin kurangkan, ataupun mungkin mereka tak suka benda itu berlaku, dan ianya lebih efisien kalau anda letakkan duit atas tray dan diangkat tray itu sekaligus untuk melangsaikan transaksi yang sedang anda lalui. Make sense juga kan. Tapi sebab Jepun ni memang macam tu kot. Jepun ni memang dia buat benda semua nak kena efisiensi. Benda yang kalau boleh selamat daripada jatuh, kenapa nak biarkan dia jatuh? Betul tak? Yang keempat, Japanese only restaurant. Di Jepun mereka ada mengamalkan satu sikap racism yang sangat kuat. Right? Restoran-restoran yang tidak membenarkan foreigner masuk, kebanyakan mereka tidak mempunyai sign ataupun papan tanda yang menyatakan no foreigners are allowed. Tapi sebaik saja korang masuk kat kedai tu, korang boleh tahu directly dengan adanya staff-staff diorang akan menunjukkan sign-sign macam ni ke, no ke, tak boleh masuk ke. So eventually
Kalau orang masuk je kedai tu, korang faham bahawa restoran tu bukan untuk turis, bukan untuk foreigner. It is for Japanese only restaurant. Kalau Malaysia buat macam tu, Malaysia akan dianggap sebagai satu negara yang racist terhadap turis-turis yang datang. Tapi di Jepun tak apa. Sebab apa? Sebab culture. I say man, aku tak boleh brain. So yeah, but again, it's their culture, it's their way of doing things. We as a tourist, we need to obey and we need to menghormati cara mereka melakukan sesuatu di sana. Just bear in mind, just faham bahawa ini normal di sana untuk hanya menerima pelanggan-pelanggan lokal sahaja. Alright. Yang kelima, number 5, do not talk on train. Jangan bercakap-cakap ketika anda berada di dalam train. Orang Jepun ni, mereka sangat aware dengan keadaan personal space diorang. So jadi dengan siapa mereka berkongsi personal space, apa yang korang buat dekat personal space itu menjadi benda-benda yang sangat-sangat kritikal bagi orang Jepun. Mereka sangat sensitif dengan volume suara, mereka sangat sensitif dengan apa yang korang lakukan. Termasuk juga jika korang makan ke di dalam train ke mereka, semua itu menjadi satu observation yang sangat kritikal bagi orang-orang Jepun. Jadi bercakap dalam train ataupun berbual dalam telefon dalam train adalah satu benda yang sangat-sangat kena anda elakkan ketika berada di Jepun. Aku rasa benda ni sangat baik sebab kita kat Malaysia ni, kalau korang perasan dekat dalam train ke, kat mana ke, kat telefon ke, kat shopping mall ke, bila orang tu dah kat telefon, halo, aku kat sini ni. Korang automatically rasa annoying gila babi, betul tak? Janganlah kita suka-suka hati kat dalam train atau tempat-tempat yang sesat, tempat-tempat yang bising untuk kita buat suka hati kita. Nak main game ke, nak tengok YouTube ke, nak tengok video kuat-kuat ke kat dalam train ke. Respect other people's space as well. Jadi bagi mereka yang hendak ke Jepun dan bagi mereka yang ingin bercuti ke Jepun, alright, anda nak naik train ke, anda nak pergi tempat-tempat public spaces ke, remember, try not to communicate loudly or talking loudly whenever you are in the public area. Yang keenam, penggunaan chopstick. The way of you use your chopstick. Boleh dikatakan 100% atau 90% makanan dekat sana korang akan makan ataupun korang akan di-serve dengan chopstick. Jadi korang kena tahu etika ataupun etiket penggunaan chopstick di sana supaya anda tidak menyinggung mana-mana pihak, terutama orang lokal yang berada di sana. Jadi, yang pertama, korang dilarang untuk makan directly daripada chopstick, daripada mangkuk terus ke mulut anda. Contohnya macam ada satu pinggan mi ramen yang besar tu ke, korang tak boleh nak ambil ramen tu daripada mangkuk yang besar tu terus ke mulut korang. Tak boleh. Korang kena angkat, korang kena letak dekat dalam pinggan atau mangkuk korang, baru korang boleh makan. Seterusnya, penggunaan chopstick yang dilarang adalah menunjuk ke arah seseorang menggunakan chopstick. Macam macam tu kan, kau tunjuk kan, ambilkan tu. So that is a big no-no. Korang tak boleh tunjuk chopstick ke arah orang lain kerana ianya dikonsiderkan sebagai kurang hormat ataupun kurang sopan oleh masyarakat Jepun. Yang seterusnya, kalau korang ada makan nasi dalam satu mangkuk, korang jangan cocok chopstick tu macam tu. Alright, kau pacakkan chopstick orang tu kat atas nasi tu, ianya is a absolute no-no. Tak boleh buat macam tu sebab ianya melambangkan kematian. Macam korang cucuk colok dekat atas tanah tu ke apa untuk korang sembahyang, untuk orang Jepun sembahyang tu kan. Itu yes. So it is not okay for you to do that. Korang tak boleh cocok chopstick orang dekat atas nasi atau makanan korang macam tu kerana ianya consider very very rude, kurang sopan sebab ianya mengingatkan orang kepada kematian. Mungkin selama ni kita anggap benda tu normal, tapi ianya tidak bagi masyarakat Jepun. So bagi kita yang berada di negara orang, kita kena hormati apa yang diorang tak suka. Jadi jangan buat-buat benda yang dikatakan tadi. So kita beralih ke nombor 7. So guys, jadi mungkin nombor 7 ni tidak asing daripada masyarakat di Malaysia kerana ianya adalah berkaitan dengan kasut. Do not wear shoes in the house. Jadi tempat-tempat seperti rumah anda dilarang memakai kasut. Itu seperti biasa berada dekat Malaysia juga. Tapi mereka put it to another level dengan menyediakan kasut-kasut ataupun sepatu-sepatu yang lain untuk korang pakai ketika berada di rumah. Even kat kedai makan, sometimes pun korang kena buka kasut korang juga. So bila korang dah buka kasut korang, jangan lupa untuk pakai slipper ataupun kasut yang disediakan oleh tuan rumah ataupun kedai makan itu sendiri. Janganlah korang dah buka kasut korang, dah tinggal stokin apa semua tu, kau masuk macam tu je. No, it's not okay, it's not good. Korang kena pakai apa yang mereka sediakan juga. Nombor 8, how not to eat sushi. Cara salah untuk korang makan sushi. Alright, so jadi Jepun ni memang terkenal dengan makanan-makanan seafood seperti sushi lah, sashimi dan sebagainya, betul tak? Cara korang makan sushi di Jepun mungkin tidak sama apa dengan Malaysia kerana kat Malaysia ni korang makan je lah macam mana korang nak makan, betul tak? Sebab ni negara korang. Jadi kalau korang berada di Jepun, ada etika-etika tertentu, ada etika-etika bersama chef yang korang kena tahu ketika korang makan sushi. Yang pertama, jadi mistake yang selalu orang buat adalah mereka mengorder
mereka order. Mereka order sushi dalam secara group yang batch yang banyak. Maksudnya mereka order jenis ni, jenis yang berlainan secara banyak dalam masa yang sama. Korang jangan buat macam tu, sebab bila korang order sushi secara banyak sekaligus macam tu, kuantiti sushi itu akan menurun. Ini kerana temperature matters in sushi. Jadi kalau korang order sekali banyak, sushi yang korang makan yang terakhir tu mungkin akan jadi rasa kurang sedap berbanding sushi yang korang makan pada awal tu. Sebab itulah kebanyakan sushinya berada di sushi bar. So apa yang chef tu buat, korang makan directly. So order sushi in a small amount of quantity. Jangan order sekali banyak, sebab ianya akan mempengaruhi suhu sushi anda dan ianya akan mempengaruhi rasa sushi itu sendiri. Yang kedua, jika korang makan sushi, biasa korang akan cicah dengan kicap cair, kicap manis, betul tak? Cara yang betul untuk korang cicah sushi itu kepada sos adalah bukan cicah pada nasinya, tetapi cicah pada ikannya. So korang angkat sushi tu, terbalikkan, dip kepada ikan tu dan korang makan. Bukan dip sushi tu pada bahagian nasi sushi itu sendiri, kerana ianya akan menyerap banyak sangat kicap ataupun sos yang membuatkan rasa sushi itu tidak lagi asli. Jadi jika korang makan sushi dekat depan chef, korang kena makan cara yang betul. Macam mana cara yang betul? Angkat sushi, terbalikkan sushi, dip the sushi on the side yang ada ikan tu, baru makan. Alright. Nombor 9, do not expect to use your card. Alright, as good as it sounds, negara maju Jepun ni, mereka tidak menggalakkan ataupun mereka kurang menggunakan kad kredit ataupun debit card ketika berurusan. Tidak seperti negara-negara maju seperti Singapore, US, UK dan sebagainya. Mereka banyak mengamalkan menggunakan kad ketika berurusan, tetapi di Jepun mereka sangat-sangat mengurangkan penggunaan kad ketika berurus niaga. Tapi jangan risau guys, hampir di keseluruh 7-Eleven di Jepun ada ATM machine yang menerima semua kad dalam dunia ni. Dan mengikut pengalaman aku sendiri bila aku travel ke luar negara, menggunakan ATM card di ATM machine, korang akan dapat exchange rate yang lebih baik ketika berada di luar negara. Jangan risau, sebab korang boleh keluarkan cash korang dekat mana-mana ATM yang ada kat Jepun dan korang akan dapat exchange rate yang terbaik di ATM dorang. Yang ke-10, benda ni mungkin akan nampak remeh, anda akan nampak macam tak penting di Malaysia, tetapi ianya sangat penting dan sangat-sangat diambil berat ketika anda berada di Jepun. Jika anda berurusan dengan orang di sana, kemungkinan kebarangkalian untuk mereka bagi business card kepada korang adalah sangat tinggi. Okay? Sebab semua benda yang korang buat seperti agensi ke, hotel ke, apa benda semua, phone number, dapat business card daripada individu-individu yang korang deal tu. Jadi, apa benda yang aku nak ceritakan untuk poin yang ke-10 ni adalah cara anda menerima business card. Ya, betul. Ada etika untuk cara korang untuk terima business card. Korang kena terima dengan dua tangan. Korang tak boleh terima dengan satu tangan, sebelah tangan. Korang kena terima dengan dua belah tangan korang. Dua belah tangan korang kena terima ketika menerima kad itu. Kedua, korang haruslah periksa ataupun buat tengoklah at least nama ke, nombor telefon ke, apa ke, baca kad tu sebelum korang simpan. Alright. Benda ni selalu terjadi kat Malaysia. Bila aku bagi kad kat orang, kebanyakannya orang akan terus dapat, okey, dia simpan terus. Alright. So kat Jepun, it is very rude untuk korang ambil kad dan terus simpan begitu saja. Korang kena ambil kad gunakan dua belah tangan, barulah korang tidak dianggap seperti korang ajar ataupun mengignore orang yang bagi kad tu. Alright guys, kalau korang sampai ke akhir video ini, kalau korang tengok ke semua poin-poin daripada poin nombor 1 sampai poin nombor 10 tentang apa yang korang tak boleh buat ataupun jangan buat di Jepun, korang adalah awesome. Alright, thank you so much for the views, for the everything. Kalau korang ada apa-apa cadangan, sila komen di ruangan komen di bawah. Jangan lupa untuk like video ni. Kalau korang rasa video ni bermanfaat, share sekali video ni. Di sini juga aku ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat hari raya kepada korang. Mungkin ada lagi 1 minggu lagi dan mungkin ada video lagi 1 sebelum raya. Standby. Tapi kalau tak sempat, aku ingin mengucapkan selamat hari raya dulu. Okay, thank you so much for everything. Thank you so much for the support. Assalamualaikum. See you guys on the next video. Bye bye.